Topik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan diode semiconductor. Okey, so jadi sebelum kita mula, kita baca dulu maklumat yang diberi. Okey, anda telah mempelajari bahawa penghantaran tenaga elektrik kepada pengguna melalui rangkaian adalah dalam bentuk arus ulang-alik. Namun, dalam kehidupan harian, banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus. Oleh itu, bekalan arus ulang-alik perlu ditukarkan kepada arus terus. Okey, gambar foto 5.1 menunjukkan diode semiconductor yang berfungsi untuk mengubah arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, so jadi sebelum ni kita dah belajar tenaga elektrik menghasilkan arus ulang-alik. So jadi daripada arus ulang-alik tu, macam mana kita nak tukarkan dia kepada arus terus. Okey, so jadi contohnya macam ni kan, ni arus ulang-alik. Arus ulang-alik, macam mana nak tukar dia kepada arus terus. Okey, so jadi kita menggunakan diode semiconductor. Okey, yang bahagian hitam ni adalah anode, dipanggil sebagai anode. Okey, dan yang bahagian yang putih ni kita namakan dia sebagai kathod. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti 5.4. Okey, so jadi tujuan dia adalah untuk membincangkan fungsi semiconductor. Okey, kemudian radas yang digunakan. Okey, pertama diode, inilah ni diode. Sel kering. Okey, yang ni cikgu dah tunjukkan, kadang-kadang ada pelajar tak tahu Kemudian pemegang sel. Pemegang sel kat sini tak tunjuklah, ni dalam bentuk hitam. Mentol, okey ni mentol, dan wire penyambung yang inilah. Yang ni. Okey. Kemudian dia kata sambungkan diode dalam keadaan pincang ke depan. Okey. Ini pincang ke depan. Yang cikgu bulatkan ni adalah, yang litan A ni adalah pincang ke depan. Okey, kenapa pincang ke depan? Okey, kita tengok ni Ini bagi yang segitiga ni. Yang segitiga ni, ini adalah anode positif dan yang ni adalah kathod. So jadi ini disambungkan dengan, ini positif, yang besar ni positif, yang ini negatif. So jadi ini ini positif, ni negatif. So bila disambungkan dengan anode pincang ke depan macam ni, nama dia pincang ke depan. Mana tadi? Ni pincang ke depan. Okay, pincang depan. Arus boleh mengalir. So lampu ni menyala. Okey, tapi bila dia sambung secara pincang sonsang, ini pincang sonsang, ini negatif, ini positif, yang ini negatif, ini positif. So dia pasang macam ni kan. So lampu ni tak menyala. Okey, so apakah fungsi diode dalam aktiviti ni? Okey, so fungsi diode dalam aktiviti ni kita dapati dia hanya membenarkan arus pincang ke depan saja. Maksudnya dia membenarkan apabila positif dengan positif, sambungan dia ni positif dengan positif, positif dengan negatif, atau negatif sama dengan negatif, baru boleh arus tu. Dia membenarkan arus terus tu mengalir dalam satu arah saja. So dia membenarkan satu arah saja. Okey, tapi patah balik ni tak boleh lah. Okey, nanti kita akan bincang bila digunakan arus ulang-alik. Tapi apabila dia untuk pincang, bila sambung saya pincang ke depan, arus tu tidak mengalir. So bila arus tidak mengalir, ini pincang ke depan, yang atas ni pincang ke depan. Ini pincang ke depan, pincang ke depan. Yang ini adalah pincang sonsang. Kenapa dia pincang sonsang? Kita tengoklah sambungan positif negatif tu. Sambungan positif negatif dia tak sama. Okey. So jadi dia, bila sambungan pincang sonsang, arus tidak mengalir, so lampu tidak bernyala. Okey. Kemudian dua, tentukan keadaan apabila diode membenarkan arus mengalir melaluinya. Keadaan dia hanya benarkan apabila dia dalam keadaan pincang ke depan. Sambungan dia. Dia tidak benarkan arus mengalir apabila dia dipasang secara pincang sonsang. Okey, yang ketiga, jika sel kering ditukar kepada bekalan arus ulang-alik, apakah yang akan berlaku kepada mentol tersebut? Okey, so sekarang kita nak tukar ni benda ni kepada arus ulang-alik.
Okey, so apa yang terjadi? So jadi nak tahu, kita akan tengok satu topik seterusnya. Okey. Nanti kita akan tengok. Yang ini kita tukar dia kepada arus ulang-alik. Ini simbol arus ulang-alik. Okey, nanti kita akan tengoklah. Sekarang kita pergi ke halaman yang seterusnya. Inilah fungsi diode semiconductor. Okey, fungsi diode semiconductor ialah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, tadi macam tadi kan, dia akan mengalir apabila dia dipasang secara pincang ke depan. Okey. Kemudian diode semiconductor dihasilkan dengan menggabungkan jenis P dan jenis N. So, dia ada semiconductor ni ada dua jenis. Dia digabungkan dua jenis lah. Satu jenis P dan jenis N. Okey, apa jenis P dan apa pula jenis N ni? Okey, jenis P ni dia adalah mempunyai lohong. Dia ada positif lah, senang cerita. Okey, positif. Okey, dan yang N ni pula dia bercharge negatif. Okey, lohong maksudnya dia perlukan nanti kita masuk dalam ni, kamu akan faham lebih lanjut. Okey. Tapi nak cerita, jenis P ni dia adalah charge positif dan yang jenis N ni adalah charge negatif. Okey. Okey, so jadi apa yang berlaku apabila pincang ke depan? Pincang ke depan ya. So jadi tadi cikgu cakap P ni positif kan? Cikgu tukar kepada mata pen dia besar sangat. Okey, ni positif. Ni positif. Yang ni negatif. So ini pun N ni adalah negatif. So jadi dia sambung pincang ke depan, so dia boleh mengalir lah. Okey. So jadi apa yang berlaku waktu ni? Okay, apabila diode di pincang depan, lohong akan bergerak ke arah semiconductor jenis N, manakala elektron akan bergerak ke semiconductor jenis P. Okey, apa maksud dia? Okey, so kat sini dia ada lohong. Lohong dia ibarat charge positif lah. Okey, ni lohong, yang putih-putih ni lohong. Okey, lohong. Cikgu letak positif je lah, senang lebih faham. So dia ini ada positif je kat sini. Ni negatif. Okey, bila kita sambungkan dengan positif, okey, ni kan ni negatif kan. Okey, so jadi negatif dia akan tertarik nak pergi ke sebelah sana. So jadi semua positif ni akan pergi ke sebelah sini. Pada awal dia macam ni. Ni kita katakan belum sambung lagi kan. Ni jenis P, ni jenis N. Okey. So jadi kita belum sambungkan lagi apa-apa dengan charge positivity. So jadi asalnya dia berselerak macam ni. Ada banyak lohong. Okey, so jadi macam ni. Okey, bila kita sambung macam ni, apa yang berlaku? Charge ni akan pergi ke sini. Positif. Negatif ni pun akan pergi ke sini. Okey, macam ni lah. Dia akan bergerak. So jadi ni positif. Ini negatif. Okey, so sebab apa negatif ke sini? Sebab dia tertarik ke yang ni, ke positif. Yang positif ni pula dia tertarik ke negatif. So jadi apabila berlaku ni, wujudnya lapisan susutan nipis. So jadi susutan, dia punya lapisan susutan nipis tu semakin nipis. So jadi dia membenarkan arus tu mengalir. Okey. So jadi lapisan susutan menjadi nipis, yang warna biru ni lah. Okey, kemudian voltam V melintasi lapisan susutan berkurang dan rintangan diode menjadi sangat kecil. Okey, arus boleh mengalir melalui diode dan mentol menyala dan menyebabkan mentol ini menyala. Okey. So jadi bila lapisan susutan menjadi nipis, dan berkurang dan rintangan diode menjadi sangat kecil. Okey. So jadi dia membenarkan arus mengalir dan menyebabkan lampu itu menyala. Okey, sekarang kita tengok pula pincang songsang. Okey, kenapa dia, kita tengok bila pincang songsang, lapisan susutan lebar ni semakin tebal. Okey, kenapa? Okey, kita tengok ini
P tadi kita cakap dia charge positif kan, atau banyak lohong. Dan N ni dia banyak elektron, negatif. So jadi sini adalah negatif, ini positif. So bila negatif, semua positif semua akan tertarik ke sebelah sini. Positif semua dia tarik ke sini. Yang negatif ni semua ke sini. Okey, jadi lama-lama kelamaan lapisan susutan ni jadi semakin lebar. Sebab positif semua tertarik ke negatif, dan negatif ni tertarik ke positif. So jadi dia punya biru ni semakin melebar. So bila lapisan susutan menjadi lebar, jadi voltan simpang melintasi lapisan susutan meningkat dan menyebabkan basic coil menjadi sehingga mencapai basic coil bateri. Okey, rintangan menjadi sangat besar. So jadi bila dah lapisan susutan ni sangat besar, dia akan menyebabkan rintangan diod menjadi sangat besar. So jadi arus akan berhenti mengalir dan metal tidak menyala. Okey, so itulah yang berlaku kepada pincang depan dan pincang songsang. Okey, seterusnya kita pergi yang ke bawah ni. Okey, so jadi kita tengok ni okay, kegunaan diode semiconductor dan kapasitor dalam rektifikasi arus dan alik. Okey. Ni adalah gambar rajah handphone sedang di-charge. Okey. So jadi macam mana kita nak, dalam ni dia kata gambar rajah dan ini menunjukkan sebuah telefon pintar yang disambungkan kepada bekalan kuasa arus dan alik di dalam rumah. Namun begitu, telefon pintar hanya dapat di-charge dengan arus terus. Okey. Handphone yang kamu guna tu digunakan arus terus. Okey, bagaimana diode semiconductor dapat menukarkan arus dan alik kepada arus terus. Okey. So jadi tujuan diode semiconductor ni adalah menukarkan arus dan alik tu tukar kepada arus terus. So macam mana? Okey. Okey, so jadi proses penukaran arus ulang alik kepada arus terus dikenali sebagai rektifikasi. Daripada arus ulang alik nak tukar kepada arus terus, kita namakan dia sebagai rektifikasi. Okey, terdapat dua jenis rektifikasi, iaitu pertama rektifikasi separuh gelombang dan rektifikasi gelombang penuh. Ada dua jenis lah. Okey, ini adalah eksperimen nak tukar. Okey, so jadi kita tengok ni. Yang ni dia gelombang separuh. Kita tengok ni, hasil ini dia punya box. So dia sambung-sambung wayar lah, dia bekalan kuasa. Ni dia punya diode ni kat sini. So kita tengok kat sini dia punya arus dan alik tu dia jadi separuh. Okay, arus dan alik dia biasa macam ni. Ni. Okay, bila kita sambung diode ni, yang bawah ni dah tak ada dah. Sebab arus diode ni membenarkan arus bergerak dalam satu arah saja. Dia separuh lah. So itu sebab nama dia gelombang separuh. Okey, kembali pula untuk yang okey, ni kalau dia sambung 4, yang ni diode ni dia sambung. Diode dia letak satu je. Ni. Kat sini dia dah tunjuk dah lita dia. Ni positif. Okey, ni pun dah ada kapasitor ni. Nanti kita akan sambung. Kita akan tengok apa fungsi kapasitor. Untuk diode rektifikasi, kalau penuh sepenuhnya, ni dia kena letak 4. Okey, so jadi yang ni belum lagi lah. Ni masih arus ulang alik. Okey, so jadi kita tengok dulu gelombang separuh. Macam mana boleh jadi Okey, kita baca dulu supaya tak ada poin-poin yang tertinggal. Okey, satu kitaran langkap arus ulang alik terdiri pada dua separuh kita, iaitu separuh kita positif dan separuh kita negatif. Inilah positif dan negatif. Semasa separuh kita positif, diode semiconductor adalah pincang ke depan. Okey, ni arus ulang alik kan. Okay, dia pergi sini. Yang waktu pergi ni dia benarkan lalu. So adalah ni positif. Tapi bila waktu balik ni, kan arus balik ni kan dia ulang dan waktu balik. So bila dia waktu balik ni, dia tidak benarkan arus ni
lalu. So jadi dia akan jadi hilang. Yang ini negatif ni hilang. Dia dah hilang. Yang ni dia jadi hilang. So jadi tiada separuh kita negatif. Dia ambil positif saja. Okey. So jadi semasa separuh kita negatif, diod semasa adalah pincang songsang. So waktu pincang songsang ni arus tak mengalir, itu sebab dia tak ada. Dan tiada pengalir arus. Okey. Proses retifikasi separuh kita ini sebagai retifikasi gelombang separuh. Nama dia retifikasi gelombang. Okay. Dan kenapa retifikasi? Ni lah, kita tukar daripada kurang alik kepada arus terus. Kemudian gelombang separuh. Kenapa separuh? Ni yang negatif ni dah tak ada. Dia ambil yang positif saja. Sebab dia waktu pincang songsang dia tak benarkan arus mengalir. Okey, so jadi ada juga retifikasi gelombang penuh. Okey, macam mana nak kalau dia sama satu diod, dia akan jadi retifikasi gelombang separuh. Okey, so sekarang kita sambungkan dengan retifikasi gelombang penuh. So bila nak buat gelombang penuh ni, kita akan letak 4 diod. Okey. So jadi cikgu akan ceritakan satu persatu ya, macam mana proses ni berlaku. Okey, susunan 4 diod seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.9 dan rajah 5.10 dinamakan sebagai rectifier tertimbang. Okey. Susunan ini membenarkan arus mengalir dalam satu liter lengkap pada arah yang sama melalui beban R. Ni R, rentangan kita panggil sebagai beban. Okey, so waktu separuh kita positif ya. Separuh kita positif. Okey, kita tengok D1, diod D1 dan D2. Mana D1 D2? Ni D1 D2. Okey. Dia akan jadi pincang ke depan. Okey. Manakala D3, D4 akan jadi pincang songsang. So jadi kita dah belajar tadi, kalau pincang ke depan maksudnya arus boleh mengalir. Kalau pincang songsang arus tak boleh mengalir. So jadi dalam first cycle, separuh yang positif ni, D1 dengan D2 ni jadi pincang ke depan. D3 dan D4 ni jadi pincang songsang. Okay, kita tengok proses perjalanan dia. Okay, so jadi mula arus mengalir. Okay, so di sini okay. So arus takkan mengalir ke D4 sebab lagi pincang songsang. Dia akan pergi ke D1. D1 sebab dia pincang ke depan. So D1 okay, dia mengalir. Okay, mengalir sini. Okay, mengalir, lepas tu mengalir ke sini. Mengalir ke sini. Lepas tu dia pergi ke sini. Lalu lepas tu lalu sini. Okey, sekarang antara D4 dan D2. So D4 ni tadi jadi pincang songsang kan. So jadi D4 ni jadi pincang songsang. So bila D4 ni jadi pincang songsang, dia tak dapat mengalir sini. So dia akan pergi ke D2. So bila pergi D2, okay, dia lalu sini, dapat pergi ke sini. Ni waktu separuh kita positif. Okey, sekarang kita nak cerita pasal separuh kita negatif. Tadi dah sampai sini kan. Okay, sekarang dia nak patah balik. Okay. So bila patah balik ni, D3 dan D4 adalah pincang depan. Okay. Sekarang bila waktu balik, D3 dengan D4 ni jadi pincang ke depan. Manakala D1, D2 ni akan jadi pincang songsang. Okay. So jadi dia akan lalu kat sini. Okay, dia patah balik. Dia pergi sini. D3 lalu D3. Okay, pergi sini lalu sini. Okey, naik atas. Sekarang D2 dia tak akan pergi sini sebab dia dah jadi pincang ke depan. Dia pincang songsang. So dia akan pergi ke D4. So lalu sini dan pergi sini. Okey. So jadi waktu yang pertama ni, yang atas ni positif ni, kan dia akan jadi graf yang pertama ni. Ni. Ni yang pertama tadi. Okey. Lepas tu yang waktu yang patah balik tadi ni, separuh kita positif negatif ni tadi, dia pergi sini. Kalau separuh gelombang tadi, kita dapat macam ni graf dia. Macam ni. Sebab kita guna satu diod. Sekarang kita nak guna 4 diod, so dia akan jadi macam ni. Okey. So jadi proses tu tadi
Daripada arus ulang-alik tu jadilah macam ni. Okey. So kita namakan dia sebagai rektifikasi gelombang penuh. Okey, lepas tu okey, so jadi tadi kita dah belajar daripada arus ulang-alik ni tukar jadi arus terus. Okey, sekarang kita nak jadikan dia macam ni, smooth je macam ni. Ni masih tak mantap lagi dia. Ni pun dia kata mantap. Okey, bukan mantap Pak Abu So jadi dia nak mantap. So jadi ni kita kena luruskan dia. So kita nak luruskan dia ni, kita kena guna kapasitor. So macam ni dia guna kapasitor So okey, kita gunakan kapasitor. Okey, kapasitor sebagai perata arus. Dia meratakan. Yang ni kita tak nak ni yang ada macam ni, bukit-bukit ni. Kita nak lurus. So rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh menghasilkan arus output yang tidak rata. Oleh itu kapasitor sebagai perata arus perlu digunakan dalam rektifikasi. Okey. Okey, so jadi ini contoh perata output rektifikasi bergelombang separuh. So sekarang kita dah letak kapasitor dan selari dengan di tangan. Okey. So jadi sebelum ni graf dia, okey, katakan yang first ni cikgu letak merah lah bagi nampak jelas. Okey, sebelum ni arus dia kita dapat macam ni. Yang first. Okey. Katakan kapasitor ni tak ada. Okey. So bila kapasitor ni ada, okey, waktu kan, okey, waktu pergi ni ada elektrik. Waktu pergi, okey, waktu pergi arus terus ni ada elektrik. Tapi bila patah balik ni tak ada, sebab dia jadi pincang sonsang. Tu jadi kosong dia tadi. So jadi takkan kejap ada elektrik, kejap tak ada, kejap ada elektrik, kejap tak ada. So susah lah macam kan. So waktu tak ada tu, kapasitor ni lah yang kita guna charge dia. Okey, tujuan kapasitor ni dia adalah menyimpan charge. So jadi bila waktu pergi lalu sini ni, arus pun lalu sini, arus pun lalu sini. So waktu lalu ni dia charge. Okey. So bila waktu patah balik ni, yang tak ada elektrik ni, kita gunakan tenaga voltan beza kepada pada kapasitor ni. So jadi cikgu pakai pen biru pula lah. So jadi waktu tak ada ni, inilah kapasitornya elektrik, tenaga voltan dia keluar. Tapi dia tak lurus lah macam yang tadi smooth cantik gitu kan. Dia tetap ada juga tapi jadi macam ni. Okey. Okey, so jadi sekarang sama juga dengan rektifikasi gelombang penuh. So jadi kalau tak guna kapasitor, dia akan bentuk macam ni lah. Samalah, kejap ada elektrik, kejap tak ada elektrik kan. So waktu tak ada elektrik tu digunakan kapasitor. So jadi dia akan luruskan graf tu. Okey. So jadi yang waktu ni dah tak ada lah. Dia tak akan ada. Dia tak akan ada. So jadi graf dia akan cantik je, smooth je. Okey, so jadi kapasitor disambung selari dengan beban. Jadi dah cukup cerita. Beza kepada yang meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan. So jadi dia cas lah waktu dia lalu sini tu kan. Dia akan lalu sini juga. So jadi dia akan charge dan simpan. Dia pun sama, dia akan lalu sini juga. So dia akan simpan dan charge. Okay, ketika bezakan menyusut, waktu menyusut ni tak ada ni, kapasitor akan dinyah charge agar output tidak menurun ke sifar. So waktu yang pincang sonsang tu dia tak jadi sifar. Dia akan gunakan arus output supaya tidak jadi sifar. Tenaga yang disimpan kapasitor akan mengekalkan beza kepada melintasi perintah R. So jadi R tu kita punya beban lah, beban ke mentol ke apa dan sebagainya. Okay, daripada bentuk gelombang dia output yang dirasakan, maka pasti berfungsi sebagai perata arus. Okey, so jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah maksud istilah berikut? Okey, diode semikonduktor. Okey, diode semikonduktor bermaksud komponen. Okey, kita tengok dalam buku teks dulu lah. Okey, senang. Dah ada jawapan walaupun nak susah kita ni kan.
Inilah definisi diode semiconductor. Okey, diode semiconductor ialah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu saja waktu dia pincang ke depan. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. Okey, apakah maksud istilah berikut keadaan pincang ke depan? Okey. Okey, pincang ke depan ni apabila kalau ayat mudah dia macam inilah. Okey, pincang ke depan ni apabila terminal positif mana yang lebih Okey, pincang ke depan ni berlaku apabila ada tak yang lebih senang, yang lebih untuk kamu senang faham? Tak ada. Ni dah ada ni kat sini. Okey. Dia jadi positif apabila di terminal positif ni sambung dengan anod dan terminal negatif sambungkan dengan katod. Tu ayat paling senang lah nak cakap. Itu nama dia pincang ke depan. Okey, ayat itu inilah ayat dia. Ayat itu terminal positif sekali disambungkan kepada anod dan terminal negatif disambungkan kepada katod. Ini maksud pincang ke depan, pincang ke depan. Barusan di sini. Okey, lepas tu soalan C pula kalau piasa susang inilah. Tapi soalan tak tanya kan. Kalau piasa susang ni definition dia. Kamu boleh tengok wujud buku teks. Okey, surat 181. Okey, lepas tu ratifikasi. Okey, apakah maksud ratifikasi? Ratifikasi adalah menukar arus ulang-alik kepada arus terus. Ni. Okey, proses ratifikasi membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Sekejap, ini ayat dia panjang sangat. Kita cari yang lebih mudah. Ayat mudah di sini. Proses menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Inilah maksud ratifikasi. Okey. Okey, kemudian soalan nombor 2. Okey, lukiskan satu liter ratifikasi gelombang penuh menggunakan 4 diod. Kemudian lakarkan paparan skrin voltage output pada osiloskop tindakan jika satu diod itu terbakar. Ni soalan kehebat jugalah. Okey. Lukiskan 1 liter keseluruhan menunggu. Okey, liter dia bentuk dia macam ni lah. Ni dia punya liter. Okey, tapi dia kata kat sini dia tak nak yang gelombang penuh. 4 diod 4 diod. Ni ni dah lupa dia. Ini tak ada kapasitor. So jadi dia tak tanya apa ada kapasitor. Kalau dia tanya output ratifikasi gelombang dah ada ratifikasi tu baru ada kapasitor. Perata. Bila ada perata, ada perata. Perata ni kena ada kapasitor. Kalau tak ada perata dia just macam ni je lah. Gambar ajar dia macam ni. Ni boleh, ni boleh. Okey. Jangan kamu boleh lukis, boleh rujuk muka surat 184. Lukis sebiji macam ni. Okey, lepas tu dia kata satu
Tadi soalan dia kata kemudian lakarkan paparan voltage output pada osiloskop sinar katod jika satu diod semiconductor itu terbakar. Okey, katakan ada satu diod tu rosak lah. Okey, so satu diod rosak. Okey, katakan lah Okey, ini kalau ada 4 diod macam ni, bentuk graf dia akan jadi macam ni kan. Okey. Okey, sekarang ni katakan satu ni rosak. Katakanlah cikgu letak sini di satu. Okey, katakan di satu ni, di 4 ni rosak lah. Okey, katakan di 4 ni rosak. So jadi dia waktu mengalir ni pergi ada. So jadi dia ada. Tapi bila patah balik tu, arus-arus yang waktu pergi ni dia ada elektrik. Waktu pergi ni dia ada elektrik. Tapi bila patah balik tu tak ada. Sebab satu diod tu dah rosak. So dia waktu pergi tu je ada. Waktu pergi sahaja. Maksudnya ni waktu pergi sekali jalan je lah. Sekali jalan je. Waktu pergi je. Bila patah balik tu tak ada arus. So jadi waktu tak ada arus tu kosong lah macam ni. Bila ada balik, dia dah duduk sini. Bila patah balik, tak ada. Dia dah jadi macam ni. So jadi graf dia ulang balik macam ni. So lebih kurang macam ni lah graf dia. So ni V output, V ini adalah masa lah. Macam ni. Okay, kemudian soalan nombor 3. Namakan komponen elektronik yang digunakan untuk meratakan arus output kita. Ni kita gunakan kapasitor. Okey, kapasitor. Okey, yang ni lah yang tadi yang bentuk ni. Ni kapasitor. Okey. Kemudian terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3A. Cara kerja dia panjang cerita dia. Okey. Inilah kamu ikut ni lah ni. Inilah cara kerja dia. Okey. Kapasitor disambung selari dengan beban R. Apabila kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Inilah yang tadi cikgu dah terangkan kan. Ni dia punya point dia lebih kurang macam ni. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni. So jadi nanti kamu dah siap, boleh hantar ni dalam Google Classroom. Dan tugas-tugas kamu yang lepas-lepas ni cikgu akan semak lah. Okey, satu-satu. Okey, sekian, terima kasih.